Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid cikgu yang menonton video ini pada pagi ini. Okey, pada tahun ini kita bertemu lagi di mana tahun ini cikgu akan mengajarkan kepada kamu subjek reka bentuk dan teknologi ataupun dikenali sebagai subjek RBT. Okey, subjek ini adalah sesuatu yang baru untuk kamu. Pada tahun sebelumnya, pada kamu tahap 1 kan, kamu tidak pernah lagi belajar subjek ni dan tahun ini adalah tahun pertama untuk kamu mengenali subjek reka bentuk dan teknologi. Okey, kita tengok buku teks. Di bahagian kandungan terdapat 6 unit ataupun 6 tajuk yang akan kamu pelajari sepanjang tahun ini. Okey, kamu boleh tengok yang pertama keselamatan bengkel, unit 2 pengenalan kepada reka bentuk, unit 3 pengenalan kepada teknologi, unit 4 reka bentuk pembungkusan, unit 5 reka bentuk makanan dan unit 6 reka bentuk pengatur caraan. Jadi 6 unit ini akan kamu pelajari sepanjang tahun ini. Okey, kita tengok lagi buku teks ni kamu boleh download secara digital. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, pada hari ini cikgu mau mengajar kamu tajuk yang pertama, iaitu tajuk keselamatan bengkel. Okey, kita tengok ya. Yang pertama, peraturan keselamatan. Ini adalah tajuknya ya. Tajuk di dalam bawah unit ni adalah peraturan keselamatan. Dan peraturan keselamatan dalam tajuk ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, peraturan keselamatan bengkel. Yang kedua, peraturan keselamatan diri. Yang ketiga, peraturan keselamatan peralatan. Dan yang keempat, peraturan keselamatan bahan. Okay, jadi, ada 4 peraturan keselamatan yang akan cikgu ajar dengan kamu pada hari ini. Okay, kita tengok yang pertama. Tadi ada 4 kan? Kita tengok yang pertama. Peraturan keselamatan bengkel. Okey, tengok peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika tidak mematuhi peraturan keselamatan. Okey, jadi apabila kamu berada di bengkel, kamu perlu mematuhi peraturan keselamatan bengkel kerana jika kamu tidak patuhi, ia boleh mengakibatkan kemalangan ke atas diri kamu. Okey, kita tengok yang pertama. Patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Untuk pengetahuan murid-murid, di dalam bengkel RBT terdapat beberapa tanda keselamatan ataupun simbol keselamatan yang perlu dipatuhi oleh semua murid-murid. Jadi, peraturan keselamatan bengkel ni kita akan kenali pada tajuk akan datang. Okay. Yang kedua, buka semua tingkap dan pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, murid-murid, sebelum kita memulakan aktiviti nanti, guru akan meminta beberapa orang murid untuk membuka pintu dan tingkap dahulu sebelum kita melakukan aktiviti. Jadi apa-apa sebarang aktiviti yang berlaku di dalam bengkel, pintu dan tingkap mesti dibuka terlebih dahulu. Okey, yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Okey, maksudnya lepas murid-murid melakukan aktiviti di dalam bengkel yang melibatkan peralatan. Jadi murid-murid perlu membersihkan meja kerja dan peralatan yang telah kamu lakukan seperti dalam keadaan yang asal. Okay, boleh faham? Itu yang ketiga. Yang keempat, letakkan beg di tempat yang disediakan. Okay, murid-murid, sebelum masuk bengkel, murid-murid perlu meletakkan beg terlebih dahulu di luar bengkel, di tempat yang disediakan. Murid-murid dilarang keras untuk membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey, yang ketiga, menggunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Okey, murid-murid, alatan dan bahan di dalam bengkel adalah berbahaya dan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Jadi sebelum menggunakan apa-apa peralatan dan bahan, murid-murid perlu meminta kebenaran dahulu dengan guru kamu, dengan guru subjek kamu. Okey, yang ketiga. Minta maaf, yang keenam dan yang terakhir kita tengok ni.
Patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, murid-murid kena ingat perkara ni sebelum murid-murid masuk ke dalam bengkel. Murid-murid tidak perlu mendapat keizinan dari guru dahulu. Jangan masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Kalau guru ada memberi arahan untuk masuk, barulah murid-murid boleh masuk. Okey. Kita sudah selesai peraturan keselamatan bengkel. Sekarang kita tengok peraturan keselamatan diri. Okey, peraturan keselamatan diri ada 3. Seperti yang kamu boleh tengok. Yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Yang kedua, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Ini adalah untuk murid perempuan Muslim. Dan yang ketiga, ikat rambut yang panjang. Ini adalah khusus untuk perempuan yang non-Muslim. Okey, jelas ya peraturan keselamatan diri? Okey, tadi kita sudah kenal peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri. Sekarang mari kita sama-sama kenal peraturan keselamatan alatan. Alatan di dalam bengkel ni perlu digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Ada 7 kesemuanya. Okey, cikgu baca ya. Yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Ini yang penting, kita sudah bincang tadi. Murid-murid sebelum gunakan apa-apa peralatan perlu tanya dahulu dengan guru. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Berhati-hati bermaksud menggunakan dengan berhati-hati tanpa bermain-main. Tidak boleh sambil menggunakan alatan kita main-main dengan benda tu, main dengan kawan. Tidak boleh. Okey, yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Kalau ada kamu dapati ada barang yang rosak, ada alatan yang rosak, segera melaporkan kepada guru untuk guru mengambil tindakan yang lebih lanjut. Okey, yang keempat, bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, selepas kamu gunakan alatan di dalam bengkel RBT, pastikan kamu bersihkan semula seperti keadaan yang asal kamu ambil alatan tu. Okey. Seterusnya, yang kelima, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Yang ini samalah tadi macam saya cakap. Apabila kamu gunakan alatan tu, jangan bermain-main. Ia boleh membahayakan diri kamu dan rakan kamu. Jadi untuk sama-sama menjaga keselamatan kamu dalam menggunakan alatan, jadi jangan bergurau dan bermain. Okey, kita tengok yang ke-6. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, pastikan sebelum kamu gunakan alatan tu, kamu minta bimbingan dan tunjuk ajar dari cikgu dahulu. Bagaimana untuk menggunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, yang terakhir, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Selepas kamu gunakan semua alatan-alatan ni, pastikan kamu letak di tempat yang asal. Jadi semasa kamu ambil peralatan tu, kamu perlu ingat di mana kamu mengambil peralatan tu. Jadi kamu tidak boleh letak di tempat yang lain-lain, tempat sesuka hati kamu. Kamu perlu letak di tempat asalnya, tempat yang sudah dilabel oleh guru. Okey. Kita tengok yang terakhir. Tadi kita kenal peraturan keselamatan alatan. Okay, sekarang kita tengok peraturan keselamatan bahan. Okey, terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Ya, ingat, bahan-bahan di dalam bengkel RBT mudah terbakar. Ada pelbagai jenis lah. Ada yang mudah terbakar, ada yang mudah rosak dan yang berbahaya. Jadi berikutlah adalah peraturan keselamatan bahan. Ada 6 kesemuanya. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama,
bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Sama juga macam alatan tadi, sebelum kita gunakan apa-apa bahan, kita tanya dahulu dengan guru, minta bimbingan dan minta tunjuk ajar bagaimana untuk menggunakan bahan tersebut. Sebab nanti kalau kamu salah menggunakan bahan tersebut, silap-silap boleh mencederakan diri kamu. Okey, yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, pastikan ada sesetengah bahan tu mudah terbakar. Jadi kalau ada bahan yang dilabel mudah terbakar, pastikan kamu letak bahan tersebut di tempat yang selamat. Ya, selamat daripada diri kamu dan rakan-rakan kamu. Okey, yang ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Ya, betul, jangan bermain-main dan bergurau dengan bahan-bahan yang berbahaya. Kesannya kamu tahu sendiri kan? Ya, boleh mengakibatkan kecederaan dan luka kecil. Okey, yang keempat, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, kita kenal pasti bahan-bahan yang mudah rosak, letak di tempat yang sesuai. Bahan-bahan yang mudah rosak pastikan letak di tempat yang sesuai. Okey, yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Okey, guna dengan berhemah dan cermat, tidak boleh gunakan dengan sewenang-wenangnya. Dan yang terakhir, sama juga macam peralatan tadi, lepas kita sudah menggunakan semua bahan, semasa melakukan aktiviti, pastikan kita bersihkan semula bahan-bahan itu. Dan bahan yang tumpah di atas lantai, pastikan bersihkan dengan segera. Ingat, kalau ada bahan yang tertumpah di lantai, bersihkan dengan segera. Okey, kita tengok tadi awal-awal tadi saya ada cerita berkenaan dengan simbol dan tanda keselamatan yang terdapat di bengkel. Okey, kita tengok simbol dan tanda keselamatan ni ya. Okey, mari sama-sama kita tengok. Yang pertama, okey. Tempat berkumpul yang warna hijau tu yang ada orang, itu adalah tanda keselamatan tempat berkumpul. Jadi sekiranya berlaku kecemasan di dalam bengkel, pastikan kamu pergi ke tempat yang ada tanda keselamatan ni. Yang ada tanda keselamatan ya. Okey, yang kedua, laluan keluar semasa kecemasan. Okay, kita tengok yang warna hijau ni. Ini sekiranya berlaku kecemasan, pastikan kamu keluar mengikut laluan yang telah disediakan. Okey, yang ketiga, kita tengok yang tengah tu, lantai licin. Ini adalah simbol lantai licin. Jadi murid-murid perlu berhati-hati ketika melalui laluan ini. Kerana nanti kamu boleh jatuh tergelincir. Tergelincir sebab jalan di lantai yang licin kalau kamu tidak berhati-hati. Okey, kita tengok seterusnya. Ini semua sudah tahu alat pemadam api. Okey, jagalah kebersihan. Itu gambar orang membuang sampah. Okay, seterusnya, bahan mudah terbakar. Ingat ya, ini adalah simbol ataupun tanda keselamatan bahan mudah terbakar. Okay, dan yang terakhir, kawasan larangan merokok. Okay, sebenarnya terdapat beberapa lagi jenis simbol dan tanda keselamatan ya. Jadi kamu boleh carilah dari pelbagai sumber berkenaan dengan tanda-tanda keselamatan ini. Okey, itu saja sesi penerangan cikgu. Minta maaf kalau cikgu bercakap laju. Okey, harap-harap murid semua boleh faham. Tapi kalau sekiranya murid ada masalah atau kemusykilan dan kamu tidak faham, kamu boleh terus bertanya dengan guru. Boleh hubungi dengan saya terus ya. Okey, jadi tugasan saya untuk kamu mudah sahaja hari ini. Okey, kamu tengok ni ya, muka surat 4 ni. Okey, kamu lepas ni kamu boleh tengok ya, buku teks ni di buku teks digital. Kamu boleh tengok nanti. Nanti saya bagi link buku teks digital. Okey, kita tengok. Saya mahu kamu lakukan tugasan membina dan ataupun mencipta satu peta minda berkenaan dengan peraturan keselamatan bengkel. Kamu perlu rujuk muka surat 4 dengan muka surat 5 sahaja ni. Ada 6 kesemuanya kan? Jadi cikgu mahu kamu buat
dalam buku latihan ataupun dalam kertas kosong berkenaan dengan peta minda keselamatan, peraturan keselamatan bengkel. Okey, boleh faham? Nanti tugasan kamu membuat peta minda peraturan keselamatan bengkel. Lepas sudah siap, kamu boleh hantar dengan cikgu. Kamu boleh hantar gambar kepada cikgu. Okey, sampai sini sahaja video ni. Video penerangan dari cikgu. Diharapkan murid-murid dapat faham dan manfaatkan apa yang cikgu sampaikan ni pada masa akan datang nanti, bila kita buka sekolah nanti. Okey murid-murid, cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan selamat di samping keluarga yang tercinta dan terpelihara daripada penyakit berjangkit COVID-19. Ingat, sentiasa jaga diri, jaga kita, jaga kita. Stay safe everyone. Sekian, terima kasih.